Tu yang bahagia Ustaz Syahri Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yati, sihat ya? Alhamdulillah seadanya Ustaz. Ustaz sihat Ustaz? Alhamdulillah, syukur pada Allah. Masya Allah. Dan hari ini saya pun bila Ustaz kabarkan kita nak cerita tentang Nabi Isa AS yang rindukan umat Muhammad SAW. Rasa sebab Ustaz, sebab apa? Sebab rupa-rupanya ada lagi Nabi selain daripada Nabi Muhammad SAW yang rindukan kita, ya. Masya Allah. Tapi memang tak boleh nak mengalahkan Nabi Muhammad SAW, Ustaz, ya. Mungkin sebagai pendahuluan, mukadimah untuk kisah ataupun perkongsian kita pada minggu ini, silakan Ustaz. Terima kasih pada DJ Yati, penerbit untuk segmen Ibrah di IKIM FM, seluruh sidang pendengar yang setia dengan segmen Ibrah di petang yang diberkati ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sidang pendengar, kita teruskan kembara Ibrah kita meneladani tokoh-tokoh sukses yang dirakamkan di dalam Al-Quran. Dan kita masih lagi dalam cerita Nabi Allah Isa alaihi salam, seorang Nabi, iaitu Nabi yang terakhir bagi Bani Israel. Tidak ada Nabi selepas Nabi Isa melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun perjuangan Nabi Isa alaihi salam belum selesai, Yati. Sesungguhnya perjuangan baginda Allah telah takdirkan, Allah tangguhkan kebenaran sebenar mengenai kerasulan Nabi Isa ini sehingga bersambung dengan generasi di akhir zaman. Demikianlah perancangan Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah jua yang mengetahui hikmah yang sebenar daripada berlakunya situasi ini kepada Nabi Isa alaihi salam. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, yang sedang memandu, yang sedang memasak, hampir 9 kali setiap hari kita memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika mana kita duduk dalam tahiyat awal atau tahiyat akhir, sekurang-kurangnya 9 kali kita mengucapkan salam sejahtera kepada kamu, wahai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, apa sebenarnya kita rasa di hati kita semasa solat ketika mengucapkan perkataan ini? Sebab kita melafazkan suatu kalimat yang berbunyi assalamu alayka. Kita tidak melafazkan perkataan assalamu alaihi, salamun ala rasulillah, yang kita ucapkan assalamu alayka. Rasulullah didik kita untuk mengucapkan dalam salat ini dengan lafaz assalamu alayka. Dalam kaedah bahasa Arab, ka ini adalah dhamir mukhatab, artinya anta. Selamat sejahtera untuk awak, selamat sejahtera untuk kamu. Adalah tidak mungkin kita menggunakan perkataan awak, kamu, sekiranya individu itu tidak berada di hadapan kita, Yati, kan? Betul. Kalau orang tu tidak ada di hadapan kita, maka kita memanggilnya sebagai dia. Selamat sejahtera untuknya, sallallahu alaihi. Tetapi kenapa dalam solat kita ditarbiah oleh Rasulullah dengan menyebut assalamu alaika? Supaya kita rasa seperti baginda duduk dekat dengan kita, seolah-olah baginda Rasulullah ada di hadapan kita. Maka layaklah untuk kita mengungkapkan perkataan, wahai kamu ya Rasulullah yang berada di hadapan saya, aku ucapkan selamat sejahtera untuk kamu. Meskipun aku penuh dosa dan noda, meskipun aku tidak pernah sampai ke makammu di Masjid Nabawi, tetapi aku ingin mengatakan aku rindu kepadamu ya Rasulullah. Orang yang menghayati perkataan ini pasti akan sentiasa merasakan Rasulullah memerhatikannya, meskipun beliau sudah keluar daripada salat, meskipun beliau sudah keluar daripada surau dan masjid, namun hatinya sentiasa merasakan Rasulullah memandang seluruh gerak-gerinya. Tuan-tuan, persoalan yang paling penting, sejauh mana rindu kita kepada Rasulullah bertambah dengan 9 kali kita beri salam pada Rasulullah. Saya mulakan sesi ini dengan isu ini kerana seluruh para rasul merindukan pertemuan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan hasrat semua nabi-nabi dan para anbiya ini telah ditunaikan Allah ketika peristiwa Mi'raj dari Masjidil Aqsa hingga langit ketujuh.
Kita tahu kan peristiwa Rasulullah mengimamkan seluruh para anbiya. Para ulama mengatakan para anbiya ini 124,000 orang. The best human being, manusia terbaik di dunia dari pelbagai zaman, telah sempat menunaikan solat berjamaah. Kita tak mampu nak menyaksikan peristiwa hebat itu, dan tidak ada rakaman CCTV merakamkan solat jamaah yang maha agung itu, di mana imamnya adalah Rasulullah. Bagaimana para nabi ini rasa beruntung dapat melihat satu batang tubuh nabi yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, supaya sekiranya nabi ini hidup pada zaman kamu wahai nabi-nabi, wajib ke atas kamu beriman dan membantu perjuangannya. Kalau kita semak dalam surah Ali Imran, kita akan jumpa dengan ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, ingatlah wahai Muhammad, ketika Allah mengambil sumpah setia seluruh para nabi, bahawasanya kalian akan diberikan kitab dan hikmah. Kemudian sekiranya datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan apa yang kalian bawa, maka kalian semua mesti beriman dengannya dan membantu perjuangannya. La tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Qala aqrartum? Allah berfirman, wahai nabi-nabi semua, adakah kamu bersedia untuk bersetuju dengan sumpah setia bai'ah ini? Wa akhadtum ala dhalikum isri, dan kamu bersedia untuk membanting tulang, berusaha keras membantu Rasul itu nanti. Qalu aqrarna. Seluruh para nabi dalam surah Ali Imran ini telah mengatakan, sekiranya Rasulullah hidup pada zaman saya, hidup pada zaman kami itu mungkin Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh, sampailah pada Nabi Isa alaihi salam. Sekiranya, sebab diorang tak tahu bila Rasul ini akan muncul. Diorang tidak diberitahu bila Rasul yang terbaik ini akan muncul. Nabi Isa alaihi salam pun tidak diberitahu jarak beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kesemua nabi-nabi ini telah bersumpah, sekiranya Rasul itu hidup pada zaman kami akan bersama dengan baginda, berjuang bersama dengan baginda. Ini tafsiran Ibnu Abbas pada ayat yang saya bacakan tadi. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, Nabi Isa alaihi salam apabila berdakwah dan mengemukakan mukjizat kepada Bani Israel, pertama, mukjizat baginda mampu berkata-kata ketika masih bayi yang menyusu. Seluruh Bani Israel menyaksikan mukjizat ini. Namun Bani Israel memilih untuk terus menuduh dan qazaf kepada Sayyidah Maryam binti Imran bahawasanya ini bukan Nabi yang dijanjikan kepada Bani Israel. Ada sesuatu yang tidak kena yang telah menyebabkan bayi ini lahir, sedangkan Maryam tidak menikahi mana-mana lelaki. Bani Israel memilih untuk kufur. Kemudian Allah kuatkan dengan mukjizat yang kedua, mukjizat yang ketiga, mukjizat yang keempat, mukjizat yang kelima, yang telah kita bicarakan dalam minggu-minggu sebelumnya, tuan-tuan puan-puan sekalian. Kita kena faham, mukjizat ni bukan magic show. Tiba-tiba nabi-nabi saja-saja hidupkan burung daripada tanah liat. Tidak. Nabi menghasilkan burung terbang dari tanah liat yang tidak bernyawa. Nabi Isa meniupkan roh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu selepas Nabi terdesak untuk membuktikan bahawasanya orang yang mati akan mampu dihidupkan semula dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan magic show. Ya, macam Dajjal, la'natullah, yang mengaku dia akan datang Nabi Isa. Dia akan datang macam bawa magic show. Dia datang bawa sihir. Tapi yang disuruhnya bukan menyembah Allah. Dia mengaku dia tu Allah. Wal'iyadu billahi min dhalik. Tapi Nabi Isa alaihi salam, konsep mukjizat ni, ia bukan sesuatu yang primary. Dia adalah secondary. Yang primary, nabi-nabi ni bagi penjelasan. Ikutilah agama nabi-nabi ni, yang menyuruh kepada meninggalkan perkara-perkara maksiat dan dosa dan menyuruh kamu kepada kebaikan. Maknanya, Nabi akan bercakap dulu. Nabi akan kecek dulu molek, supaya masuklah ke dalam Islam ini. Kemudian sekiranya mereka memilih untuk kufur, barulah mukjizat datang. Itu konsep mukjizat. Dia bukan magic show, tiba-tiba saja-saja Nabi nak tunjuk kehebatan Nabi. Tidak. Ya, ini yang kalau kita faham, Nabi Musa pun macam tu, Nabi Nuh pun macam tu, seluruh para nabi, mukjizat adalah secondary.
weapon yang terakhir supaya umat manusia sedar diri yang Rasul itu benar-benar diutuskan. Mukjizat kedua tak jadi, Bani Israel kufur. Datang mukjizat ketiga pula. Nabi Isa ni dia ada mukjizat yang selari dengan zamannya, Yati. Zamannya zaman kedoktoran, zaman perubatan. Ada macam-macam penyakit telah dapat diubati kecuali penyakit sopak dan penyakit buta sejak daripada lahir. Tiba-tiba Nabi Isa dengan izin Allah sapu je dekat mata orang yang buta sejak daripada lahir, dan orang yang penyakit ada putih-putih sikit tu di tempat yang tak teratur di kulitnya, dia panggil sopak, yang mana doktor mana pun tak boleh atasi. Tiba-tiba Nabi Isa dapat mengatasinya dengan izin Allah. Namun Bani Israel tetap memilih untuk kufur kepada kerasulan Nabi Isa alaihissalam. Datang pula mukjizat keempat, iaitu Nabi Isa mampu menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Dan orang yang mati itu pula dapat dikeluarkan daripada lubang kuburnya, liang lahatnya. Dipertontonkan kepada Bani Israel selepas mereka mencabar Nabi Isa alaihissalam. Bila berlaku peristiwa ini, ya Allah, ya Tuhan, Bani Israel sama sebiji dengan perangai Bani Israel pada zaman Nabi Musa. Macam-macam mukjizat mereka tetap memilih untuk kufur. Dan Bani Israel pada zaman Nabi Isa tetap memilih untuk kufur kepada kerasulan Nabi Isa alaihissalam. Datanglah pula mukjizat yang terakhir, Yati. Ini bukan yang terakhir sebenarnya, tetapi dalam Al-Quran ada 5 mukjizat yang Allah Ta'ala nyatakan. Yang ini yang telah berlaku. Yang belum berlaku ada. Iaitu yang kelima, Nabi Isa dia boleh royak. Dia boleh bagi tahu, dia boleh habaq kepada Bani Israel, kamu tu tadi makan apa? Aku tahu apa kamu makan tadi kat rumah kamu. Dan aku tahu apa kamu letak bawah tudung saji tu. Aku tahu makanan apa kamu simpan dalam peti sejuk tu. Peti sejuk tu tak ada lah masa tu, Yati, tapi nak gambar kan. Nabi Isa ni dia tahu makanan apa yang dimakan dan disimpan di rumah kaumnya. Yang mana Nabi diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepatutnya Bani Israel jadi pelik sebab tukang sihir tak boleh buat benda ni. Tetapi mereka kata Nabi Isa ketua sihir. Allah. Nabi Isa sahirun kadzab. Sama dengan apa yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan apa yang dilalui oleh Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Tuan-tuan, bila semua mukjizat dan secondary weapon ini tak menjadi, Nabi Isa merintih pada Allah. Nabi Isa yang membaca Injil jatuh cinta dengan segala ayat-ayat Allah dalam kitab Injil. Nabi Isa merintih kepada Allah. Sebab Nabi Isa ni orang lembut, Yati. Rasulullah pernah memperumpamakan Sayyidina Uthman macam Nabi Isa alaihissalam, lembut orangnya. Ya, dia bukan macam Nabi Nuh. Nabi Nuh orang yang tegas, kasar. Ya, kerana Allah. Kasar tu kerana Allah. Ya Allah, jangan biarkan orang-orang kafir ni duduk atas muka bumi ini. Kalau tidak, mereka akan melahirkan zuriat yang menyembah selain daripadamu. Tu doa Nabi Isa. Doa Nabi Nuh alaihissalam, maafkan saya. Tapi Nabi Isa, dia berdoa, Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ampunkanlah dosa umatku, ya Allah. Sebab itu baginda memohon pada Allah dikurniakan pelbagai mukjizat supaya jangan sampai Allah timpakan azab pada Bani Israel. Dan ternyata Bani Israel tidak pun diazab oleh Allah sebagaimana kaum-kaum terdahulu. Tuan-tuan, saya nak kembali kepada poin cinta pada Rasulullah tadi. Nabi Isa bila dia merintih, dia menenangkan diri dengan kitab Injil. Dia jumpa satu perkataan dalam kitab Injil mengenai umat Nabi Muhammad. Dia jumpa perumpamaan Allah Ta'ala bagi dalam kitab Injil. Allah memperumpamakan generasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti satu benih yang tertanam dalam tanah. Tiba-tiba benih itu menghasilkan satu pokok yang kecil. Ya, kemudian ia makin membesar dan semakin kuat. Kemudian daun-daunnya makin banyak, rantingannya makin banyak dan semakin merimbun dan merendang. Semakin besar pokok itu. Dan pokok itu walaupun semakin rimbun, semakin rendang, tapi ia tetap tegak di atas kekukuhan, tidak boleh digoncangkan oleh mana-mana angin. Sehingga siapa yang melihat pokok ini akan rasa takjub dan kagum. Namun orang kufar
Bila melihat pokok ini, mereka gerun dan gentar. Tuan-tuan, inilah statement dalam kitab Injil yang dirakamkan di dalam Al-Quran. Al-Quran sendiri kata ini tertulis dalam kitab Injil. Ya, sila buka surah Al-Fatah ayat 29. Wa mathaluhum fil Injil, iaitu mithalan Muhammad dan para sahabatnya ini ridwanullahu alaihim dalam kitab Injil yang Nabi Isa duk baca selalu tu adalah kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqih, yang saya terjemahkan tadi. Maknanya Nabi Isa yang sekarang ini sedikit saja beriman dengannya. Bukan main banyak mukjizat, hanya sedikit je beriman. Yang beriman hanyalah Hawariyun. Ya, para sahabat Nabi Isa ni tak ramai yang beriman. Mereka digelar oleh Allah 5 kali dalam Al-Quran sebagai Hawariyun, para pembantu Nabi Isa. Punyalah ramai Bani Israel yang beriman, hanya tak sampai, ada yang mengatakan tak sampai 12 orang. Ya, Hawariyun. Tetapi Nabi Isa merintih pada Allah, ya Allah, ya Tuhanku. Para ulama kata, bila Nabi Isa baca mengenai Rasulullah dan para sahabat ini, mereka kecil je jumlah mereka pada permulaan macam Nabi Isa dan Hawariyun. Tetapi kerana kesabaran, akhirnya generasi sahabat bertambah. Ibarat pokok itu makin membesar. Daripada 10 orang sahaja yang pertama beriman pada Rasulullah di Mekah, akhirnya jadi 100,000 para sahabat mendengar khutbah perpisahan Rasulullah sebelum Rasulullah wafat. Macam mana 10 jadi 100,000? Nabi Isa merintih, ya Allah, berikan aku peluang untuk menjadi umatnya. Berikan aku peluang untuk jadi umat Muhammad, sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku dah menyeru Bani Israel, mereka tidak mampu menyahut kepada seruanku. Maka izinkan aku untuk bertemu dengan generasi Muhammad yang telah kamu katakan dalam kitabku ini sebagai Ahmad. Tuan-tuan, doa Nabi Isa telah dimustajabkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Isa akan turun sekali lagi di akhir zaman, bila kita tak tahu, sebagai pejuang Nabi, pejuang agama Islam, ya, pejuang atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan jadi makmum kepada seorang lelaki yang namanya seperti nama Rasulullah dan nama ayahnya seperti nama ayah Rasulullah, Muhammad bin Abdullah Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntazar, yang akan didatangkan Allah Subhanahu wa ta'ala apabila umat Islam telah sama-sama melengkapkan diri mereka dengan generasi yang disebut dalam surah Al-Fatah 29 tadi. Maka layaklah umat ini diturunkan penyelamat, iaitu Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam. Sebentar setakat tu dulu Sina Yati. Semoga kita menghargai bagaimana Rasulullah tarbiyah kita semasa solat. Bagi salam padaku seolah-olah aku dekat dengan kamu. Kalau kamu tak rasa apa-apa, sesuatu tidak kena dengan software dalam diri kamu yang namanya hati. Wallahualam. Masya Allah, tu dia kata kalau nak membetulkan generasi, kena betulkan solatnya dulu dari Ustaz, ya. Betul, Yati. Dan untuk anda juga ingin sampaikan soalan ataupun sebarang pertanyaan, boleh hubungi kami talian di 03 6205 1500, di Facebook ikim.fm, di Twitter mention Radio Ikim FM, SMS tekan Ikim, jarakkan persoalan anda hantar ke 39111. Ibrah dengan tajuk Nabi Isa rindukan umat Muhammad akan kita sambung selepas ini. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Ikim FM, pilihan utama petang anda. Pilihan utama anda tentunya di Ikim FM, kembali bersiaran bersama Ibrah petang ini. Alhamdulillah kita meneruskan lagi tajuk kita dengan tajuk kita pada petang ini, iaitu Nabi Isa rindukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Dan bercakap tentang Nabi Isa itu sendiri rindu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi kita sepatutnya lebih daripada itu, ya Ustaz, ya. Dan mungkin juga kita nak sambung lagi pembincangan kita pada petang ini, tapi kita nak raikan terlebih dahulu persoalan daripada sahabat kita di Facebook, Ustaz, ya. Dari Sungai Apit, Riau, Indonesia, Habib An-Nazar kata sejak kurun ke-15 merakamkan Nabi Musa hingga di saat ini kena begitu detail, ya, menceritakan
dan mudah untuk beliau faham. Maksudnya dia memuji Ustaz, maknanya daripada cerita Nabi Musa sampai sekarang ni ceritanya sangat mudah untuk difahami, alhamdulillah, dan harapnya dapat kita jadikan manfaat juga Ustaz dengan setiap apa yang dikongsikan. Cumanya sahabat kita di SMS, Puan Murni ditanya, kata Ustaz, bagaimana bila kata tentang kelembutan Nabi Isa AS mempunyai kelembutan, ya, adakah kita juga umat Nabi Muhammad ini perlu mencontohi kelembutan tersebut Ustaz? Benar. Ini adalah suatu sikap yang paling asas bagi pendakwah. Sebab kalau kita bersikap keras, lam faddu min haulik, orang akan lari daripada kita. Dan setiap para nabi ini Allah anugerahkan kepada mereka karakter yang pelbagai, bersesuaian dengan zaman yang mereka hadapi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula dikurniakan Allah karakter kesemua para nabi. Kita boleh lihat pada batang tubuh Rasulullah kelembutan yang menjadi asas kepada semua para nabi bila berbicara dan bertutur kata. Qaulan layyinan. Allah memberikan arahan kepada Nabi Musa yang keras dan tegas dan garang macam mana sekalipun, jangan tunjukkan di hadapan Fir'aun. Bila bercakap pada Fir'aun, qaulan faqul lahu qaulan layyinan. Bercakaplah dengan kata-kata yang lembut. Nabi Ibrahim pun sama, memanggil ayahnya hampir 5 kali walaupun ayahnya mencipta berhala, ya, dengan perkataan ya abati, ayahanda, ayahanda, ayahanda. Lembut orangnya. Lembut ini bukan lembik. Lembut ini adalah uslub dakwah supaya jinak hati itu untuk mendengar, ya. Dan Nabi Isa ini sifatnya agak dominan kelembutannya itu, sehingga ada waktu yang perlu baginda tegas, baginda tidak menjadi setegas yang kita sangka. Ini dipanggil karakter setiap para nabi yang bersesuaian dengan zaman masing-masing, ya. Namun di akhir perjalanan Nabi Isa alaihissalam, ketegasan tetap akan muncul, di mana kita akan lihat Nabi Isa mematahkan salib, Nabi Isa membunuh khinzir, Nabi Isa membunuh Dajjal dengan lembing dan tombak. Itu ketegasan. Rasulullah ada masa Rasulullah tegas, sampai Jabir bin Abdullah meriwayatkan Rasulullah bila berpidato di peperangan Badar, merah matanya. Ini bukan lembut ni, kalau dah merah mata bercakap tu, marah. Ihmarrat aynah washtadda ghadabah wa ala sawtah. Suara jadi tinggi. Artinya apa? Marah kerana Allah, lembut kerana Allah adalah keperluan dalam dakwah. Tengok situasi, tapi permulaan kepada dakwah mesti dengan kelembutan. Sebab itu tuan-tuan, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Fatah 29 yang saya bacakan tadi, yang mana sifat ini ada di dalam kitab Injil, bahawasanya orang yang bersama dengan Rasulullah, dan Rasulullah itu sendiri sifatnya adalah pertama, dengan orang yang kufur mereka sangat tegas, asyidda 'alal kuffar. Namun sesama muslim mereka sangat berlembut, bersangka baik, berlapang dada dan mengutamakan antara satu sama lain. Ruhama'u bainahum. Ya, jadi kita kena faham kelembutan ini adalah asas perjuangan seluruh para nabi, dan kita kena lakukan perkara yang sama. Bukan lembut pada prinsip, lembut pada pendekatan. Prinsip kena tegas. Itu dimaksudkan dengan asyidda 'alal kuffar. Ya, wallahu alam. Sebab hari ini kita ada satu isu penting, namanya Islamic State, IS, fitnah untuk umat Islam. Ya, jahat mereka perlakukan kepada hamba-hamba tawanan. Mereka bunuh non-muslim. Kata mereka asyidda 'alal kuffar. Mereka telah meletakkan nas ini pada tempat yang salah. Ya, wallahu alam. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas pencerahan. Dan untuk anda boleh hubungi kami talian di 0362051510, dan sambil-sambil itu boleh terus menonton juga secara langsung di www.tvikim.my. InsyaAllah untuk sama kita berkongsi ilmu menurut saluran-saluran yang telah kami sediakan. Dan di Facebook lagi, Daing Liza tanya Ustaz, kata sebab tadi Ustaz pun menekankan tentang solat, kata macam mana nak baiki solat, sebab sekarang ni solat hanya macam ikutan, bukan solat dengan ilmu solat. Minta pencerahan sikit Ustaz. Kalau kita rujuk kepada Al-Imam Ghazali rahimahullah mengenai panduan untuk khusyuk, kata Al-Imam dalam Ihya Ulumuddin, syarat pertama al-fahmu, yang kedua baru hudurul qalbi. Kita tak boleh hudurul qalbi, menghadirkan hati,
Kalau kita tak faham, contoh kita nak bagi salam pada Rasulullah, kita tak akan boleh rasa Rasulullah tu ada kat depan kalau kita tak jenis membaca kitab-kitab sirah. Kita jenis jarang mendengar ceramah-ceramah para asatizah mengenai Rasulullah. Jadi biar al-fahmu tu berlaku dulu, barulah khusyuk akan datang kemudian. Sebab tu wahyu pertama bukan suruh Rasulullah qiyamulai, bukan Rasulullah bangun malam. Wahyu pertama, baca ya Rasulullah. Jadi apabila kita nak khusyuk, perkara pertama adalah kita kena tanya diri kita, setakat mana aku dah membaca cerita mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sebanyak mana majlis ilmu tentang perjuangan Rasulullah telah aku hadiri? Tuan-tuan, marilah ya, kita tingkatkan pembacaan kita pada cerita sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, barulah kita akan rasa zauq, rasa seronok dan manis bila kita melafazkan Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Tolong jangan anggap cerita Rasulullah adalah cerita seorang hero. Nanti kita akan salah memahami. Sebenarnya cerita Rasulullah adalah cerita mereka yang mencari akhirat dengan perbuatan di dunia, bukan sekadar dengan salat, tetapi dengan seluruh amal ibadat, daripada pejam mata hinggalah kita, daripada kita buka mata sampailah kita tidur balik. Sebab laqad kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Tengok ayat ni, surah Al-Ahzab ayat 21. Di hujung ayat itu, orang yang nak ingat Allah banyak-banyak mesti ambil Rasulullah sebagai contoh. Sebab kita jangan ingat Allah dalam surau, dalam masjid je. Kita jangan ingat Allah hanya dalam solat je. Kita tak nak ingat Allah dalam bulan Ramadan yang tak lama lagi ni. Kita nak seluruh perbuatan kita, datang ke konti, jadi DJ ke Yati kan, bekerja office hour, berjumpa dengan anak, isteri, semuanya dapat pahala. Kerana zikrullah bukan di mulut, di hati sebenarnya. Bila kita buat sesuatu, ada Allah dalam hati, kita ada integriti, kita dapat pahala dalam seluruh perbuatan kita. Dan Rasulullah, bila kita baca kitab sirah, ini kelebihan kita baca kitab sirah, kita akan lihat Rasulullah menjadi individu yang terbaik dalam semua aspek kehidupan. Itu tujuan baca sirah. Bila berjuang, Nabi mampu menang. Bila jadi Perdana Menteri, Nabi mampu diplomasi dengan hebat. Nabi negarawan yang hebat. Bila jadi imam, subhanallah. Bila memutuskan hukum syarak, Nabi jadi qadhi yang hebat. Bila jadi suami, Nabi suami yang terbaik. Bila jadi ayah, Rasulullah ayah yang terbaik. Menantu, mertua, the list goes on. Nabi contoh yang terbaik. Kita takkan rasa mana ni, kecuali kita baca kitab sirah. Dan kalau kita baca kitab sirah, kita tak akan rasa Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Nabi Isa pun dia tak tahu Rasulullah tu bila muncul. Kita ni Rasulullah dah muncul lama, tapi Nabi lebih rindu ke Rasulullah. Kita tak rindu Rasulullah. Ada sesuatu yang tak kena dengan kita. Risau kita tak dapat syafaat Rasulullah di padang mahsyar nanti. InsyaAllah itu dia. Dan kita nak raikan lagi pendengar kita di talian pula, dari Banting, Encik Zahidi. Silakan Encik Zahidi, pandangan atau soalan silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya, apakah ada beza di antara adin yang kita sebut sebagai agama ataupun adin yang kita sebut sebagai cara hidup? Nak melambangkan Islam itu adalah sebagai agama dan cara hidup. Adakah ada beza antara pegangan dan cara hidup? Wallahu a'lam. Bagaimana Ustaz? Inna din indallah al-Islam. Terjemahan mengatakan, kebanyakan terjemahan yang mungkin agak tekstual menamakan ia sebagai agama. Sebenarnya betul maksud agama tu. Kefahaman kita yang salahnya cara kita mendefinisikan agama. Seolah-olah sama je Islam ni dengan agama Kristian. Ada certain waktu kita bertemu dengan Tuhan, dan ada certain waktu jangan bawa Tuhan dalam kehidupan, wal'iyadu billah. Kita kena pegang pada surah Al-Ahzab ayat 21 tadi. Seluruh kehidupan kita mestilah wa dzikrallaha dzikran katsira wa dzakarallaha katsira. Seluruh 24 jam kita nak ingat Allah dan kita nak cari pahala. Maka Islam bukan agama dalam arti kata yang ritual, iaitu malam Jumaat saja kita baca Yasin, waktu tertentu saja kita ingat Allah, iaitu ketika solat saja. Tidak.
Islam adalah cara hidup. Itu terjemahan yang sepatutnya kita perjuangkan. Islam cara hidup. Sebab itu Allah Ta'ala kata, seluruh alam ini mereka aslama wajahahu. Mereka telah Islam. Ada mereka sujud pada Allah certain waktu. Ada matahari kadang-kadang lari daripada orbit. Saya rasa bahaya besar kalau tiba-tiba berlaku kecelaruan pada cakrawala. Kiamat akan berlaku. Maka seluruh alam 24 jam aslama wajahu. Tiba-tiba kita memahami Islam sebagai certain waktu saja kita menghadap Allah. Selebihnya hang jangan cakap pasal agama nah. Jangan cakap macam tu, tak elok. Seluruh hidup kita mesti cari ruang untuk dapat pahala. Dan itulah Islam mengatur hidup kita macam mana nak dapat pahala meskipun kamu dalam keadaan office hour. Meskipun kamu bersama dengan keluarga menghadap TV. Itulah Islam, ad-din, cara hidup. Ya, insya-Allah. Dan seperti kita nak mengambil pengajaran daripada Nabi Isa AS yang rindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum bertemu pun Ustaz ya, sebelum lahirnya pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Engineer Faiz di Facebook tanya bagaimana caranya untuk kita tanamkan rasa rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berterusan, memandangkan zaman sekarang ni dunia tanpa sempadan, terdapat banyak cabaran, ada godaan sehingga kadang-kadang kita terlupa leka yang kita ni hamba Allah dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita Ustaz dah bincang tadi tahu tentang sirahnya ya, baca sirah, dan kita kalau dengar ibrah pun maknanya mendengar sirah. Mungkin ada cara-cara bagaimana yang tertentu Ustaz. Saya mengatakan masya-Allah, kalau kita mahu terus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi saya dengan ilmu dan pembacaan. Jangan anggap cerita sirah sekadar satu cerita sejarah seorang manusia yang optional sifatnya. Nak beli tak nak beli terpulang, nak dengar tak nak dengar terpulang. Ingat tuan-tuan perempuan sekalian, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annam, aku ini manusia biasa macam kamu, tetapi beza aku dengan kamu, aku diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak minta kita agung-agungkan baginda. Yang Rasulullah minta adalah perhatikan cara hidupku, kerana aku diutuskan untuk menjadi panduan kepada kehidupan kamu. Maka bagi saya, kalau kita jarang melihat Rasulullah dari perspektif perang, kalau kita jarang melihat Rasulullah dari perspektif rumah tangga, kalau kita jarang melihat Rasulullah dari aspek pendidikan, murabbi, mendidik umat, membangunkan umat, kalau kita jarang melihat Rasulullah dari perspektif kerohanian, Nabi sampai bengkak-bengkak kaki tahajud kepada Allah, kalau kita jarang melihat Rasulullah dari perspektif diplomasi dan kenegaraan, pengurusan politik dan masyarakat majmuk, kalau kita jarang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang parenting, ayah, saya rasa sampai kesudah kita tak akan rasa seronok bila melafazkan salam pada Rasulullah. Bagi saya, hargai apa yang kita cakap dalam solat itu, dengan cara tanya diri kita, hari ni aku bagi salam sembahyang subuh tadi, aku bagi salam lepas sembahyang subuh tadi, apa ilmu baru aku dapat tentang Rasulullah hari ini? Ada tak aku tahu yang Rasulullah bila bersama dengan Aisyah, Rasulullah sanggup minum dari cawan Aisyah, daripada bekas bibir Aisyah. Aku tak pernah dengar rupanya cerita ni. Alhamdulillah hari ni aku dengar. Sekejap lagi kita sembahyang zuhur pula, kita bagi salam pada Rasulullah. Tanya diri kita, hari ni apa benda baru aku dengar tentang Rasulullah? Tuan-tuan, kalaulah begini pemberontakan dalam hati kita, di mana kita memberontak nak cari apa maklumat baru tentang Rasulullah, apa maklumat baru tentang Rasulullah, kita bawa kitab mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sangat sarankan kita ada buku yang bertajuk Rasulullah Super Leader, Super Manager, ya. Satu tulisan seorang muallaf, ya, seorang yang sangat bagus, ya, Dr. Antonio Syafi'i daripada Indonesia. Ini satu buku yang simple yang boleh dibaca oleh tuan-tuan perempuan sekalian, kerana buku ini dihasilkan oleh sarjana ini dalam keadaan dia membuat comparison dengan tip-tip semasa daripada barat. Macam mana barat memandang penyelesaian masalah manusia ni, masalah pendidikan, masalah parenting, masalah politik. Tetapi Rasulullah telah lebih awal mengemukakan solution. Yang tu bagus buku tu. Ya, saya tak nak sarankan kitab-kitab berat, bukan semua orang boleh baca bahasa Arab kan. Jadi tak apa, kita ambil yang ringan-ringan. Sebab saya sebut buku tadi sebab saya rasa mudah kita nak dapat di pasaran. Ya,
Rasulullah, super leader, super manager. Jadikan itu buku rasmi kita duk baca selalu. Tuan-tuan akan kagum dengan cara doktor ini mengupas sisi Rasulullah dari perspektif yang sangat moden. Ya, insyaAllah. Yang membawa kekaguman kita pada Rasulullah SAW. Ustaz ya. Dan kita nak larikan satu lagi pemanggil, mungkin Ustaz, pemanggil terakhir kita pada petang ini, Universiti Ibrah dari Serdang, Puan Ina. Silakan Puan Ina. Siapa di talian? Boleh tanya lagi ke Boleh. soalan? Boleh. Siapa di talian ni? Saya Noh dari Sedang. Okey, silakan Puan Ana. Saya nak tanya Ustaz lah pasal Rosu ni. Kalau saya tak tahu apa-apa lagi pasal Rosu, saya nak baca website mana yang sesuai dekat pembacaan dekat internet. Saya nak tanya tu je sebab saya nak tak tahu langsung tentang maksudnya nak belajar, nak membaca lah website dekat internet. Macam mana Ustaz? Tadi dah Kalau buku, Masya Allah, website di mana, Ustaz? kita boleh buka mana-mana website yang bersangkut paut dengan tafsir Al-Quran yang dalam bahasa Melayu lah, ataupun sekurang-kurang terjemahan. Sebab beriman pada rasul-rasul ini antara rukun iman yang teras. Maknanya kita kena membaca. Dan sebaik-baik cerita mengenai para nabi adalah Al-Quran. Sebab Al-Quran mempersembahkan cerita nabi-nabi dalam bentuk yang sangat luar biasa daripada penulisan-penulisan manusia. Jadi kalau puan nak buka website, saya tak mampu nak menyenaraikan website-website yang membentangkan tentang tafsir Al-Quran. Saya sendiri personally ada website tertentu yang dalam bahasa Arab, tapi tak sesuai lah untuk semua, di mana website itu akan memberikan saya dengan mudahnya tafsiran tafsir Ibnu Kathir, tafsir Al-Qurtubi, Said Qutb rahimahullah, kemudian Maududi. Jadi tuan, kalau contoh kan, kita nak kenal Nabi Isa, kita cuba tekan di Google surah Maryam contoh, cari macam mana surah Maryam menerangkan tentang cerita Nabi Isa alaihissalam, dan kemudian tinggalkan internet, kembali pada Quran, baca banyak kali surah Maryam. Tiba masanya untuk menghayati, bukan lagi membaca. Betul. Ada orang banyak membaca sampai buat PhD dalam bidang comparative religion dan seumpama dengannya, tapi tak ada penghayatan, tak guna juga. Yang penting Google hanyalah permulaan. Asasnya adalah kembali pada Al-Quran, baca 2-3 kali, ulang banyak kali surah Maryam contohnya, tentang macam mana Nabi Isa dilahirkan. Puan akan dapat kekuatan yang sangat berbeza dari hanya sekadar membaca di internet. InsyaAllah, itu dia. Dan mungkin juga Ustaz, di hujung ni kesimpulan sedikit daripada tajuk yang kita kupaskan. Sebagai kesimpulan, kita mesti menghargai Nabi Isa alaihissalam dan perjuangannya. Kerana Allah Subhanahu wa taala pun meminta Rasulullah dan para sahabat untuk meneladani Nabi Isa dan para sahabatnya. Surah As-Saff ayat 14. Wahai orang-orang yang beriman, bantulah Rasulullah, bantulah Allah. Sebagaimana Nabi Isa berkata kepada Hawariyun, siapa nak membantu aku kepada Allah? Hawariyun berkata, kami akan bantu kamu untuk berdakwah. Nahnu ansarullah. Ayat ini menunjukkan Allah mahu para sahabat dan kita ambil pedoman macam mana kehebatan kerja sepasukan dan hubungan hati antara Nabi Isa alaihissalam dan Hawariyun bila mereka telah merasai Bani Israel telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, insya-Allah pada minggu akan datang kita akan lebih mendekati siapakah Hawariyun dan bagaimana mereka membantu Nabi Isa sehinggalah ke saat bagi dia diangkat ke langit. Insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Ustaz atas pencerahan. Bagi anda yang ingin dapatkan ataupun nak dengarkan ulangannya nanti pada pukul 2 pagi, dan juga boleh baca catatan yang telah diambil intipatinya menerusi berita harian pada hari esok, hari Selasa, insya-Allah. Untuk itu, terima kasih banyak Ustaz. Sampai bertemu lagi masa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi.